Tajuk utama 23 April, PM umum pampasan kepada 363 bekas peneroka Felda Sungai Buaya. Turut dimuatkan, khazanah hutan negara terus dirompak. Juga, situasi di Thailand terus tegang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lagi kegiatan mencuri khazanah negara berjaya disekat yang dimaksudkan kilang papan haram yang bermahajalela di Trono Perak. Ia hasil operasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Rela dan Jabatan Hutan Perak. Azma Dahari ada butirannya. Ops papan di Tronoh bermula jam 5 pagi semalam dengan mengadakan kepungan ke atas sebuah kilang papan haram. Setelah diperiksa, pelbagai kesalahan dikenal pasti. Ia termasuk memiliki hasil hutan tanpa cukai atau memiliki balak curi di bawah Akta Perhutanan 1984. Melanggar syarat industri asas kayu iaitu tanpa permit mendirikan kilang memproses papan. Berikutan itu, 8 ditahan termasuk seorang pengusaha yang juga rakan kongsi. Seorang pekerja yang enggan memberi kerjasama dengan penguatkuasa terpaksa digari kerana bertindak agresif. Ketika kerja-kerja penyitaan dilakukan, seorang lelaki menawarkan wang sogokan kepada pegawai SPRM yang menyamar sebagai penguatkuasa Jabatan Hutan Perak. Namun lelaki berkenaan tiba-tiba menarik balik sogokan itu. Semua mereka masih ditahan untuk merakam keterangan di Jabatan Hutan Perak sebelum dibawa ke mahkamah. 4 mesin, 2 jentera berat dan sebuah lori disita. Bahagian kedua laporan ini nanti bakal memaparkan tindakan menyogok penjawat awam memakan diri seorang lelaki di sebuah lagi kilang papan di Perak. Dan hasil risikan SPRM sejak 3 minggu lalu berjaya menghentikan kegiatan kilang papan haram ini yang telah beroperasi sejak 5 tahun lalu. Azma Dahari, TV3. Hanya ada satu hukuman sahaja buat mereka yang mendera kanak-kanak hingga mati, gantung sampai mati. Dan siang tadi, sepasang suami isteri bakal berdepan hukuman itu jika disabitkan kesalahan oleh mahkamah. Itu pertuduhan yang dihadapi Tan Peng Tong dan Wong Mei Teng mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Bangsanya ialah anak kandung Tan yang juga anak tiri Wong yang dikenali sebagai Jasmine Lee Siu Hui. Kedua-duanya didakwa melakukan kesalahan itu antara 1 Mac dan 14 April jam 7.50 pagi di Pangsapuri Bayu, Taman Bukit Serdang. Dalam kejadian berkenaan, Jasmine 3 tahun yang dihantar Tan ke sebuah klinik komuniti di Seri Kembangan disahkan telah meninggal dunia. Hasil bedah siasat mendapati lebih 60 kesan lebam dikesan pada badan mangsa. Mahkamah Majistret Petaling Jaya melalui Majistret Ho Kuang Chin menetapkan 3 Jun depan untuk sebutan semula kes sementara menunggu kes dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Shah Alam. Atas dakwaan memfitnah Yayasan Basmi Kemiskinan memfailkan saman terhadap Menteri Besar Selangor Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim. Turut disaman seorang exco Kerajaan Negeri Selangor. Saman bagi menuntut sejumlah ganti rugi berikutan kenyataan berunsur fitnah yang didakwa dilakukan kedua-dua defendant dalam satu kenyataan media Februari lalu. YBK bertindak sebagai plaintiff pertama, manakala permodalan YBK Sdn Bhd dan pengurusinya Datuk Zainal Abidin Sakom sebagai plaintiff kedua dan ketiga. Saman difailkan di Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Shah Alam jam 10 pagi tadi. Dalam pernyataan tuntutan, plaintiff mendakwa Tan Sri Abdul Khalid dan Yaakob Sapari membuat kenyataan berunsur fitnah. Antaranya aset YBK bernilai 100 juta ringgit dicagar kepada bank dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Saman ini adalah ketiga YBK terhadap Kerajaan Negeri Selangor. Terdahulu, anak syarikat YBK, Permodalan YBK Sdn Bhd memfailkan saman terhadap Kerajaan Negeri Selangor.
Akhirnya, 363 bekas peneroka Felda Sungai Buaya Rawang Selangor mendapat pembelaan sewajarnya. Siang tadi, setiap bekas peneroka menerima RM50,000 bayaran awal bagi menyelesaikan masalah pempasan tanah yang berlarutan sejak 15 tahun lalu. Baki peneroka atau waris akan menerima habuan mereka minggu depan. Berita gembira itu dibawa Perdana Menteri Datuk Seri Mohamad Najib Tun Razak ketika turun ke kampung Sungai Buaya. Di situ beliau mengambil kesempatan menunaikan solat Jumaat di Masjid Ar-Rahman. Selesai sembahyang, Perdana Menteri kemudian menghadiri majlis bertemu penduduk di kawasan itu. Dan ketika berucap, beberapa berita yang sememangnya dinanti-nantikan penduduk diumumkan beliau. Pampasan tanah kepada bekas peneroka membabitkan peruntukan lebih 18 juta ringgit. Syarikat Edika Holding akan membangunkan baki 1,621 ekar tanah milik Murnajaya Development Berhad yang menguruskan baki tanah peneroka. Bakinya kita bersetuju untuk bayar pada kadar RM160,000 seekar. Dan ini akan dibayar bila tanah ini dibangunkan. Kita nak bangunkan tanah ini, syarat pertama, pastikan pilihan raya umum akan datang. Negeri Selangor ini kembali ke pangkuan Parti Barisan Nasional. Bagi peneroka, khabar gembira itu disambut dengan penuh kesyukuran. Tak sangka lah, pasal lama dulu. Aku kerja apa sekali selama-lama tak boleh kerja. Macam hukum tembak aje lah. Hari ini barulah hidup balik. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat membantu kami. Jadi alhamdulillah ni dah dapat pembelaan lah. Dan suadian yang nak kan. Itulah. Apa rasa tenang lah. Rasa lega lah. Kerana ada pembelaan. Pada majlis itu juga, pihak PLAS menyerahkan surat aku janji pembinaan persimpangan bertingkat Sungai Buaya bernilai RM85 juta. PLAS akan membiayai sepenuhnya pembinaan kemudahan yang dijangka dimula awal 2011. Ia bakal memberi kemudahan kepada penduduk sekitar kawasan itu dengan menjimatkan perjalanan antara 60 hingga 90 minit. Ada orang kata, kononnya kita nak gula-gulakan orang Sungai Buaya. Maknanya, majlis ini satu mainan, satu penipuan. Saya nak kata, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai Perdana Menteri dan Ketua Kerajaan, saya beri jaminan bahawa semua janji dalam majlis ini akan kita tunaikan. Pada majlis berasingan, Datuk Seri Najib berkata, mandat yang diberi pengundi Hulu Selangor kepada Barisan Nasional mampu melonjakkan nama negara di persada antarabangsa. Ini kerana Selangor adalah negeri yang amat penting dan warga Hulu Selangor mampu membuat perubahan Ahad ini. Tempat lain ada banyak masalah, tapi kita ni ada potensi besar. We have the potential to rise and to succeed. Itulah sebabnya saya hendak mandat untuk kawasan Hulu Selangor ini pada kali ini.